KPM. Aduh, macam mana ni? Raya dah dekat, tukang jahit semua ni. Nak kena jahit sendiri ke? Okey, ukur bahu dia berapa? 14. Okey. Tik labuh. Baiklah, bolehlah ni. Tapi nak kena lukis pola dulu. Tak reti lah. Kena panggil cikgu ni. Tapi kejap lagi lah panggil cikgu. Okeylah, baiklah. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton Teras Dididik TV KPM. Hari ini, subjek kita sangat-sangat menarik kerana kita akan belajar berkenaan pembuatan pakaian wanita. Sebelum tu ni, saya ingatkan anda semua supaya kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam dan juga menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Tangan tu cuci dengan bersih, guna air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Memandangkan kita lihat nombor-nombor kes semakin meningkat. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan waspada dengan COVID-19. Baiklah rakan-rakan semua, tadi ni saya ada sebut bahawa kita akan belajar berkenaan dengan pembuatan pakaian wanita. Contohlah nak baju raya ke, nak baju budak ke, macam ni baju jururawat ke pun boleh. Hari ini topik kita adalah mendraft pola pakaian seragam jururawat. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita saksikan profil beliau. Rakan-rakan semua, jom kita persilakan Cikgu Supardi Hussein yang merupakan Ketua Panitia dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. W kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, contoh macam saya, nama saya NISA, Nisa. Nisa. Okey, nama Cikgu Supardi. Supardi. Ya. Baik. Okey, hari ini Cikgu merupakan daripada SMK Pendidikan Khas Persekutuan. Jadi saya akan cubalah mengikuti bahasa isyarat. Apa yang Nisa tahu, Nisa cuba Cikgu ya. Cikgu ajar Nisa sekali. Boleh. Saya boleh. bantu. Baik. Saya bantu. Okey, Cikgu akan bantu saya. Baiklah, hari ini Cikgu kita akan belajar mengenai mendraft pola pakaian seragam jururawat. Tetapi sebelum tu, Nisa nak ingatkan kepada anda semua apabila kita sudah berada di dalam penjarakan fizikal yang selamat dan kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat ataupun di dalam bekas yang bersih. Contoh, Cikgu ada poket plastik. Saya ada bekas yang macam ni pun boleh. Dalam saku pun boleh. Dalam beg, yang penting tidak letak merata-rata dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor, tukar pelitup muka yang baharu. Baiklah. Cikgu mungkin Cikgu boleh kongsikan serba sedikit apa yang kita nak belajar pada hari ini ni. Saya tadi dah cuba-cuba ukur bahu semua tu, tapi saya tak pandai lah Cikgu. Cikgu kena ajar saya. Okey, baiklah. Okey, Assalamualaikum. Okey, semua yang menonton Didik TV. Yeah. Okey, hari ini Cikgu Supardi akan mengajar semua tak kiralah siapapun, pelajar pun boleh, yang tukang jahit pun boleh. Tentang draft. Okey, draft pola pakaian seragam jururawat. Jururawat. Ya. Baik, Cikgu. Jururawat. Kalau ni doktor. Ini doktor. Ini rawat. So, jururawat. Baiklah. Okey, Cikgu, hari ini kita nak belajar macam mana kita nak buat pakaian jururawat. Mungkin ada yang nak belajar asas mendraft pola pun boleh, Cikgu kan. Contoh, kalau saya bercita-cita nak buka kedai jahit, boleh? Boleh. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita nak lihat dulu, tonton dahulu video yang kita telah sediakan. Jom sama-sama kita tengok.
Baiklah, terima kasih kepada adik yang telah berkongsi tentang ciri-ciri pakaian jururawat yang mana kita akan belajar pada hari ini. Baiklah cikgu, di hadapan kita ni saya lihat ada pelbagai peralatan yang biasa kita nampak di kedai-kedai tukang jahit. Tukang jahit ni adalah ni pembaris, lengkung, kertas surih dan macam mana semua ni kan, dan kita ada beberapa tanda-tanda pola yang kita akan pelajari sepanjang hari ini. Tetapi sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Supardi dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Hari ini topik kita sangat-sangat menarik di mana di bawah subjek pembuatan pakaian wanita kita akan belajar mendraft pola pakaian seragam jururawat. Maka dengan itulah kenapa ada pakaian jururawat dekat sini. Jom cikgu kita mulakan. Silakan. Okey baiklah. Okey, sebelum cikgu bagi tahu pakaian seragam jururawat ni merupakan pembuatan pakaian wanita tahap SKM 2. SKM 2. Baik. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5. Okey, so sekarang cikgu boleh mula nak? Boleh cikgu. Okey, baiklah. Okey, pakaian seragam. Okey, pakaian seragam jururawat. Okey. Ya. Okey, proses. Okey, ini adalah proses jahitan. Okey. Ada 7. Okey, ada 7. Okey, ada 7. Ada 7. Yes. Baik. Ada 7. Yang pertama, mengenal pasti jenis pakaian. Okey. Oh, boleh cikgu? Boleh. Tak apa. Saya bantu cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita ada 7. Okey, yang pertama mengenal pasti jenis pakaian, yang kedua mengambil ukuran badan, yang ketiga mendraft pola pakaian, yang keempat menggunting fabrik, yang kelima menjahit fabrik, yang keenam acuh suai dan yang ketujuh kemasan akhir. Tapi untuk hari ini cikgu akan ajar nombor 3. Nombor 3 iaitu mendraft pola pakaian yang nombor 3. Nombor 3 ni. Cikgu akan ajar hari ini. Baik. Okey. Seterusnya mendraft pola. Okey nah. Okey, ukuran. Okey, ada ukuran sini ya. Okey. Apakah ukuran badan yang diperlukan untuk buat jahitan pakaian seragam jururawat? Baik. Okey, inilah dia. Okey, ada. Ya, cikgu. Okey. Yang mana? Baik. Cikgu tekan je situ. Ya. Okey, ada 10. 10. Okey, ada 10. Okey, Nisa boleh tengok tu. Kan? Ini contoh ukuran yang diperlukan untuk kita buat pakaian jururawat ya cikgu. Ya, okey. Yang pertama, yang pertama bahu. Okey, bahu. Okey, bahu. Okey. Yang kedua? Okey, yang kedua
Nikah. Oh, boleh. Okey. Okey. Dada. Dada. Okey, dada. Okey, bahu, dada. Okey. 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 Yang ini Ketiga. pinggang Pinggang. di sini. Okey, sini pinggang. Okey. Okey, pinggang. Okey, Ini? ini pinggul. Pinggul. Pinggul macam ni. Biasanya orang panggil punggung lah kan. Punggung, ya. Tapi untuk dalam bahasa pendidikan Kan? kita guna pinggul. 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 Okey. Okey. Okey, pinggul. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Oh. Okey, labuh tangan. Labuh Okey. tangan di sini. 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 Labuh tangan. Labuh Okey, tangan. labuh tangan. Okey. Cikgu nak tanya, kenapa labuh tangan mesti cekak pinggang, cikgu? Bukan ambil lurus. Betul. Pandai. Okey, soalan yang baik. Okey, baiklah. Okey nah, itu macam itu Nisa. Okey. Okey. Sebab saya tengok gambar rajah tu dia pinggul. Okey. Okey. Macam ni. Sebab sebab kita selalu bergerak. Betul. Dia macam ni kan. Takut kalau kita ambil lurus, Ya. dia akan jadi pendek. Pendek. Oh, baik. So bila kita ambil ukuran begini panjang, panjang macam ni. Betul. So dia akan lebih. Dia akan lebih. Betul. Lebih supaya untuk lebih. Betul. Cikgu, yang kita pakai sekarang ni pun contohlah kalau lurus dia panjang ni, kalau kita angkatkan dia akan naik sikit. Yes. Jadi penting untuk kita ni lebih-lebih lagi jururawat dia sentiasa bergerak kan, membantu pesakit. Betul cikgu ya. Betul. Okey. Baiklah, silakan cikgu. Lepas tangan. Okey, lepas tu yang ini? Okey, bukaan tangan ataupun keliling tangan. Keliling tangan. Baik. Okey, bukaan tangan ataupun keliling tangan. Kita ambil dengan tangan ni, kita akan ukurlah kat sini. Baik. Sampai sampai sini. Okey. Kemudian yang ini? Okey, labu baju. Labu baju. Labu baju lah. Sampai sini kah? Sampai mana kan? Ikut pakaian apa yang kita mau buat. Okey. Okey. Baju. Okey. Bahu. Okay. Bahu ke pinggang. Pinggang di sini. Okey. Yes, pinggang. Okey, sini bahu ke mercu. Okey, bahu ni ke mercu. Maksudnya kat inilah. Kat bahagian dada. Baik, cikgu. Okey. Okey, mercu ke mercu. Mercu ke mercu maksudnya di bahagian dada. Yes, bahagian dada. Baik. Okey. Okey dah. Baik, kita akan pergi kepada kita dah tahu apakah ukuran-ukuran yang kita perlukan. Contoh 10 tadi, yang ini. Yang ini apa yang kita perlukan daripada leher kepada mercu ke mercu, dan kita kena catatkan ukuran, dan cikgu dah tunjukkan gambar-gambar atau rajah di mana pita pengukur tu nak diletakkan untuk mendapatkan ukuran yang betul. Seterusnya cikgu, kita teruskan. Okey, seterusnya cikgu akan bagi tahu alat dan bahan mendraft pola. Baik, cikgu. Okey. Yang pertama, kertas perang. Perang. P-E-R-A-N-G. Perang. Eja lah. Eja. Okey. Kertas perang lah. Itu Okey. ada atas meja tu kan. Yang ini yang seperti di atas meja kita ni, cikgu. Ini kertas perang kita. Baiklah. Okey. Okey. Pensel dan pemadam. Ya, baik. Betul. Okey. Pensel dan pemadam. Okey. Pembaris lurus. Lurus. Okey. Ini ke cikgu yang ini ya? Ya, pembaris. Ini pembaris lurus. Ya, betul. Okey, betul, pandai. Ya, baiklah. Okey. Pandai. Baris lurus. Baris lurus. Okey, yang seterusnya pembaris lengkung. Okey, pembaris lengkung. Baik. Pembaris lengkung. Maaf cikgu. Okey. Okey, pembaris
sesiku. Sesiku. Baik. Pembaris sesiku. Cikgu boleh guna yang ini. Kalau next tekan di bawah ya cikgu ya. Okey. Mudah untuk kita tunjukkan kepada penonton semua. Okey, kita punya slide ni. Jom kita sambung. Okey, lepas tu. Okey, kemudian. Okey. Okey, pembaris lengkuk Perancis. Kenapa Perancis cikgu? Perancis memang nama dia. Memang nama dia Perancis. Memang nama Perancis Oh, dia. okey, baiklah. So kita tengok apakah dia. Ni dia. Ni. Baik. Ni. Yang ini yang macam itu. Baiklah. Ini namanya pembaris lengkuk Perancis. Ya. Okey. Okey, dan akhir sekali Ya. pita ukur. Ya, ini yang suka Pita kita ukur. nak main pita ukur ni. Yang Semua orang tahu kan? Pita ukur ni. Pita ukur. ini. Baik. Okey. 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 Ciri-ciri pakaian. Okey, kita akan pergi kepada ciri-ciri pakai seragam jururawat. Ciri-ciri pakaian seragam juru rawat. Okay. Baik, okey. 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 Gambar ni lah. Ini gambar seperti yang kita lihat. Okey. Dia kena. Dia. Okey, pakai badan hadapan itulah. Baik, cikgu. Okey. Yang pertama, Bahagian kita tengok badan hadapan. badan hadapan. Baik, cikgu. Badan hadapan. Okey. Okey, badan hadapan. Okey. Ni dia. Ya. Collar lurus. Ya. Collar lurus. Ya. Baik. Yang kedua, kocek. Sini kocek. Kocek Tampal. Okey. Okey, yang ketiga, Okey. Butang. Okey, butang Dan lubang butang. Baik, okey. Seterusnya, belah kelepek sama lebar. Okey. Apa maksud belah kelepek? belah kelepek sama lebar tadi tu. Ya. Belah kelepek sama lebar tu maknanya kalau di baju, contoh cikgu tunjukkan di baju. Ni kat sini dia. Ni dia. Itu dia belah kelepek sama lebar. Ni. Baik. Ni dia. Maknanya dia menutup bahagian butang tu cikgu. Tutup ya? butang. Butangnya tersembunyi. Ya, bersembunyi. Baik. Betul. Okey, ini baru saya tahu. Okey, lepas tu. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, badan belakang. Okey, badan belakang. Okey. Okey. Okey, nombor 1. Ya. Garis. Okey. Garis putri. Okey, garis putri. Baik. Okey. Yang kedua. Okey. Lengan. Padanan. PADANAN. Padanan rata. Yes, Okey. lengan padanan rata yang sinilah. Yang di belakang. Okey. Lepas tu, Nisa perasan tak apa beza ni? Lah cikgu. Cikgu, saya tengok kalau macam jururawat punya seragam antara jururawat kerajaan dengan swasta ada beza. Kenapa cikgu? Ada beza. Okey, ada beza. Yang pertama, kalau pakaian seragam jururawat kerajaan, butang dia ni tertutup. Baik. Yes. Okey. Tertutup. Okey. Kalau kerajaan. Okey. Tapi kalau swasta. Swasta. Okey. Dia terbuka. Dia tak ada ni. Dia tak sembunyi. Dia tak tersembunyi. Nampak.
kita boleh tengok. Betul? Kita boleh itu tengok. perbezaan antara seragam jururawat kalau di hospital-hospital kerajaan dengan hospital swasta. Nampak beza. Nampak beza ciri-ciri baju seragam tersebut. Kita akan pergi ke ciri-ciri ataupun ke topik yang seterusnya. Lepas tu lagi Nisa, satu lagi. Warna. Sebab kalau swasta mesti dia ada warna lain-lain kan, betul tak? Warna mengikut hospital masing-masing. Tapi kalau kerajaan hanya warna putih sahaja. Putih sahaja. Baiklah. Kita akan pergi ke topik ataupun informasi seterusnya. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Didik TV. Kita menonton rancangan Teras di mana? Kita akan mulakan topik kita pada hari ini. Baiklah, sebentar tadi kita telah pun belajar ataupun mengetahui bagaimana kita nak mengambil ukuran. Bahagian mana kan cikgu nak ambil ukuran. Kita dah kenal peralatan-peralatan cikgu bawa ni dan kita dah tahu ciri-ciri pakaian seragam jururawat. Jadi saya tengok cikgu dah busy lukis-lukis ni. Sebenarnya kita nak buat apa ni cikgu? Okey, baiklah. Sebelum kita buat draft pola ni. Draft pola, baik. Cuba Nisa rasa. Rasa yang kertas ni. Ini rasa macam mana? Kertas ni macam ada tekstur, dia ada keras, kasar-kasar sikit cikgu. Yang ini? Okey. Di bahagian belakangnya, yang ni licin. Bahagian dalamnya licin. Jadi untuk draft pola kita guna yang kasar. Guna bahagian kasar. Yang kasar. Okey, baik. Yang kasar ni. Yang bahagian dalam? Bukan yang licin. Okey. Kemudian. Okey. Baiklah. Untuk ni cikgu tulis siap. Saya nampak cikgu tengah buat garis lurus cikgu. Yes. Okey, betul. Okey. Untuk pakaian jururawat ni dia berbeza berbeza dengan yang lain. Okey. Kerana yang pertama sebab jarak ni tengok kita boleh tengok di sini jarak sini jarak yang garis tegak tu. Jarak tegak ni. Jarak tegak ni. Kita kena mulakan kosong daripada sini. Baik. Kosong daripada sini. Maknanya bukan di bahagian atas terus. Bukan daripada atas. Daripada sini ke sini kita kena ada ukuran dia. 13 cm. 13 cm daripada hujung kertas tu. 13 cm, kemudian ada garis lurus. Baik cikgu. 13 cm. Kemudian yang ini pula. Yang atas pun sama. Yang bawah pula dalam 10.5 cm. 10.5 cm jarak atas dengan garis lurus ni. Baik cikgu. Jarak sini ke sini dengan ke sini. Baru kita boleh mula. Baik cikgu. Baru kita boleh mula. Baiklah. Yang pertama sekali kita mesti tahu dia punya ukuran bahu. Contohlah dekat sini kita dah ada ukuran. Bahu. Kita dah ada ukuran bahu kan? Bahu. Bahu dia cikgu 38 cm. 38 cm. Kita 38 cm kita bahagi dengan 2. Bagi 2. Saya guna kalkulator cikgu ya. Laju sikit. 38 bagi 2 19. 19 cm. So kita ambil yang kita boleh guna pita pengukur. Ataupun kita guna
pembaris. Oh, jadi bolehlah cikgu ya kalau kita nak draft pola guna pita pengukur dengan pembaris. Kalau kita guna pembaris, kita kena semua kena guna pembaris. Tak boleh macam campur-campur. Baik. Saat guna sekejap guna pita pengukur. Begitu, sekejap guna pembaris tak boleh. Kalau guna pembaris daripada awal pembaris sahajalah. Baik. So untuk hari ini cikgu pilih pita pengukur. Okey cikgu, jom. Okey, baiklah. Bahunya 38 cm dah bahagi 2 jadi 19 cikgu. Okey, 19 cm. Kita nak kena lukis daripada garis yang tegak yang pertama tu tadi. Yes. So kita tandakan 19. Okey. Dari kosong tu cikgu. Daripada kosong, ya. Daripada kosong ni 19 ke sini 19 cm. Baik. Okey, kita tulis sini bahu. Ya. Kita labelkan. Ya, bahu. So murid ni dia kena supaya dia ingat, supaya senang. Bahu kan. Okey. Okey, yang kedua. Okey, langkah yang kedua daripada bahu ke dadah. Bahu ke dada. Ke mercu ya cikgu yang ya, ni? bahu ke mercu dia tu kita bahu ke mercu tu kita dada tu kita bagi dengan 4. Bagi 4. 23 bagi 4. Okey, saya kira ya. 23 bagi 4 dapat 5.75 cikgu. Okey, 5.75. Ya. 5.75. Oh, maknanya kalau bahu ke mercu kita kena bahagi 4. Dia agak besar tu Nisa. Okey, tapi untuk standard lah, kita ambil standard lah. Ukuran standard dia adalah 23 cm. Ya. Ukuran standard dia. Okey, ukuran standard 23 cm. 23 cm. Okey, kita tanda sini. Okey, tanda sini. Kemudian 23 cm. Kita pun tanda di bahagian bawah juga. Ya. Okey. Okey, 23 cm. Kemudian kita ambil pembaris sesiku. Okey, kita ambil sesiku. Kemudian kita pastikan lurus sini. Kemudian baru kita lukis. Okey. Oh, garis ke bawah. Ya. Betul. Baik. Kemudian kita tulis sini. Sini apa tadi? Dada ke bukan. Di sini adalah bahu ke dada. Tak, ini adalah garisan dada. Dada. Okey, garisan dada. Okey, yang ini garisan bahu. Okey, yang ini garisan garisan dada. Oh ya, kita buat garis beratas ke dada. Oh baik. Dada. Okey, bahu ke dada. Kemudian yang lepas dada, okey, bahu, dada, kemudian pinggul. 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 Okey, pinggulnya. Okey, jarak daripada kalau pinggang dia 78. Okey, bahu ke pinggang tu. Bahu ke pinggang ni 36 cm cikgu. 36 cm. 36 cm. Okey. Oh, maknanya garis pertama menandakan bahu. Lepas tu kita ke bawah ke dada, garis dada. Kemudian kita pergi ke bahu ke pinggang 36 cm. Ya, okey. Lepas tu kita guna sesiku L cikgu. Sesiku L. Wajib. Ini adalah wajib untuk supaya memudahkan supaya lurus. Supaya kita dapat garisan yang lurus. Betul. Ya. Sekarang ni kan cikgu, untung kan kalau kita ada kemahiran untuk menjahit kan. Ya. Senang nak mencari pendapatan lebih. Kan. Boleh jahit. Duduk rumah. Goyang-goyang kaki, boleh dapat duit. Okey. Okey, kemudian itu sini garisan pinggang. Pinggang. Okey, garisan pinggang. Okey, garisan pinggang. Okey, kemudian kita kena buat pula seterusnya garisan okey, ini sudah. Punggung pula. Pinggul. Pinggul dia 96 cm cikgu. Pinggul. Okey, bukan. Dia punya jarak daripada sini ke sini. Oh, okey. Dan itu keliling dia. Ya, yang tu keliling. Baca ukuran pun fail saya ni. Macam mana cikgu saya nak jahit maju ni? Okey, untuk ukuran standard dia adalah dalam 20 cm. Dia 20 cm daripada bahu ke? Daripada pinggang ke pinggul. 20
sentimeter. Itu adalah ukuran standard. Ukuran standard. Jangan suruh saya jahit baju anda semua. Tak jadi baju nanti. Salah baca ukuran. Okey. Itu pun satu kemahiran cikgu kan yang kita kena kuasai. Baca ukuran, tahu ukuran mana satu dan di bagaimana nak digunakan pada draft pola yang kita sedang lukis ini. Okey, lebih kurang daripada pinggang ke pinggul. Dalam 20 cm lah saiz yang standard. Okey. Dan kemudian pastikan garis lurus. Wajib. Wajib. Ini belajar asas menjahit draft pola ni kena ada pembaris sesiku. Kita kena buat dulu dia punya garisan dululah. Ya, garisan. Kemudian pinggul. Labelkan. Garisan pinggul. Garisan pinggul. Dan seterusnya garisan labuh baju. Labuh baju berapa? 72 cm cikgu. Okey, 72 cm. Kali ni saya baca betul. Ini betul. Betul. 72 cm. 72 cm. Daripada bahu tadi daripada bahu bawah. ke bawah. Okey. 72. Sekarang saya faham kenapa dekat kedai-kedai tukang jahit kan ataupun di meja-meja menjahit mesti mejanya besar dan lebar. Betul. Betul. Dia kena besar. Lepas tu kadang-kadang dia kena tinggi sikit. Tinggi sikit. Ya, senang untuk kita lukis kerana kertas apa yang kita gunakan untuk mendraft pola pun besar untuk buat satu baju. Okey, 72 cm. Tandakan dan pastikan garisannya lurus. Gunalah pembaris sesiku. Sesiku. Baik. Kita dah tahu asasnya nak lukis garisannya. Okey, kita pun labelkan labuh. Garisan labuh baju. Baik. Baju. Kita dah dapat asasnya yang garisan-garisan ni kita boleh mulakan pola kita. Baik cikgu. Okey, bahu tadi kita ukur dah. Baik. Kita ukur bahu tadi 38 cm bahagi dengan 2. Betul. Okey. Kemudian kita turunkan. Turunkan ke garisan dada. Okey, daripada garisan ukuran bahu tadi turunkan ke garisan bahagian dada. Okey. Baik. Kemudian dada. Dada ada berapa Nisa? 92 cm. Ukur lilatnya 92 cm. 92 cm kita bahagi dengan 4. Bahagi 4. Okey. 92 bahagi 4. Berapa ni? 23 cikgu. Okey, 23 cm. Okey, 23 cm. Okey. Kemudian kita kena tambah kelonggaran. Kelonggaran. Oh, iyalah tak nak ketat sangat kan. Kita tengoklah ada orang nak fit, ada orang nak longgar. Betul. Kan. Okey, so kita dalam kita longgar dalam 2 cm macam tu, tambah 2 cm. 2 cm untuk 2 cm. Kelonggaran. Contohnya macam sekarang kita tengah buat pakai seragam jururawat, mestilah selesa nak bergerak kan. Jadi ada sedikit kelonggaran di situ. Cikgu saya nak tanya, kalau biasa saya tengok sekarang ni kita guna sentimeter, tapi biasa tak kalau kita guna inci? Biasa. Boleh juga. Kalau saya sebenarnya saya lebih dulu masa saya belajar saya lebih suka kepada inci lebih senang, tapi untuk lebih tepat kita guna sentimeter. Lebih tepatlah. Dan dalam peperiksaan pun dalam peperiksaan pelajar-pelajar pun mereka kena kuasai sentimeter. Okey, sebab saya pergi tukang jahit ada yang ambil inci, ada yang ambil sentimeter, tapi sentimeter untuk lebih tepat. Betul. Dan pelajar-pelajar murid-murid menguasai sentimeter untuk peperiksaan mereka. Baiklah, kita akan sambung melukis draft pola kita. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
dekat situ kita dah garis, dah buat petak ikut ukuran. Okey. Okey, Baiklah, dah baiklah. bahagi. Okey, hai kembali menonton Teras Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan juga Cikgu Supardi dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Maaflah terlalu fokus pula kita dengan lukis draft pola Itulah, ni kan, itulah, Cikgu. Okey, apa yang Cikgu dah lukis setakat ini, Cikgu? Okey, setakat ni saya dah lukis dah. Okey, sekarang ni saya lukis dah. Cikgu tunjuk ni bahagian apa? Okey, ini bahagian dia punya dada. Kita kena sambung tau. Kita Sambung? Sambungkan antara dada dengan Pinggang. pinggang. Okey, Baik. menggunakan pembaris lengkung. Pembaris lengkung. Pembaris lengkung macam ni lah. Kenapa guna pembaris lengkung, Cikgu? Sebab kita punya lengkung kan kat Oh sini. ya, dekat sini. Ya, kita. Jadi nak bergerak pun selesa, Ya, tak terlalu betul. ketat, tak terlalu longgar. Ya, betul. Kemudian Baik. daripada pinggang ke Pinggul. punggul, pinggang ke pinggul kan dia berbentuk. So kita buat Ya. macam ni. Oh. Guna pembaris lengkung tapi dia dalam yang bentuk macam belah ni. dalam punya. Ya, Baik. betul Oh, dalam. terbalikkan saja. Terbalikkan sahaja. Okey. Okay, Kenapa ukuran tu, Cikgu, apa daripada pinggang ke pinggul tu dalam 20 cm? Adakah itu saiz standard? Standard. Standard 20 Size, cm kat ya, situ. size Oh, mungkin standard. saya pun kena ukur lah kan. Mungkin 20 cm juga. Tapi kalau ada orang macam Tinggi, berisi sikit, tinggi mungkin dia dalam paling lebih pun 10 cm. 10 cm dalam 30 cm lah. Baik, baik. Okey, kemudian daripada pinggul ke labuh baju kita buat garisan lurus sahaja. Lurus sahaja daripada Kita pinggul sambung ke labuh sahaja. baju. Ya. Daripada garisan dada ke pinggang tadi kita buat melengkung keluar. Kalau garisan pinggul tadi melengkung ke dalam. Ya. Dan pinggul ke labuh baju garisan lurus sahaja. Okey, kemudian dah siap ni. Okey, kita nak buat dia punya keruk lengan. Keruk lengan. Keruk Okey. lengan pula ni kita ni contoh kita dapat ni dalam 20 cm. 20 cm. Bahagi dengan dua. Kita lipat saja. Lipat saja, okey. Lipat, kemudian kita ambil sini. Dapat 10 cm. Okey. Cikgu nak tanya, kenapa ada bahagian kita bahagi dua? Kenapa ada bahagian kita bahagi kepada 4? Okey, sebab draft kita ni, draft pola kita ni sebab adalah separuh. Separuh. Tapi bahu Okey. bahu kita ambil daripada atas. satu garisnya dia kan. Tapi kalau untuk yang 4 tu Empat dan tu? contohnya dada, pinggang, pinggul kita ambil keliling. Patutlah dia bahagi 4. Okey. Ya, betul. Sekarang saya dah faham. Okey, kemudian kita akan masukkan untuk dah hadapan ni kita masukkan dalam Berapa sentimeter, Cikgu? berapa sentimeter? Okey, dalam 2 sentimeter. 2 sentimeter. Ya, 2 sentimeter. Masukkan dalam 2 sentimeter. Okey, kemudian kita sambung je lah. Okey. Kita sambung. Kemudian kita buat Gimana nak menggunakan pembaris-pembaris ataupun peralatan-peralatan yang ada ni pun perlukan kemahiran, Ya, kemudian kita guna pengetahuan. Kena kuasai lah. Ini asas-asasnya. Ini apa tadi? Keruk lengan, Cikgu ya? keruk lengan. Okey, keruk lengan dan untuk membentuk dia punya keruk ni kita guna pembaris sesiku. Kita ambil bahagian yang lengkung di dalam tu. Ya, betul. Okey. Okey, saya dah nampak, Cikgu, bajunya. Saya dah nampak dah agak-agak. kan? Nampak dah kan? Nampak dah, saya dah nampak dah rupa baju dia. Okey, kemudian kita kena buat garis puteri. Garis puteri. Ini garis Yang- puteri ni. Garis puteri ni kan. Dia ada nama lain tak, Cikgu? Kita panggil Princess line. princess line ataupun apa dia panggil? Bukan kelim. Lisu pemadam. Ya, okey. Lisu. Ya, lisu, garis lisu. Lisu pemadam. Okey. Garisan puteri. Kalau garisan puteri, Nisa macam puteri, so bolehlah garisan Nisa. Okey. Kita letak di sini. Contohnya di situ dia punya mercu ke mercu dia. Mercu ke mercu dia 18 cm, Cikgu. 18 cm kan. Okey. Ukuran 18 cm. Okey. Okey, kemudian kemudian kita buat macam ni. Dalam mana kita letak di bahagian ni. Okey, kita buat macam tu. Tapi Cikgu, bila kita dah siap satu pola ni kan, kita boleh gunakan pola ini untuk bahagian satu lagi kan, sebab kita baru buat separuh kan, Cikgu kan? Ya, betul Nisa. Okey. Sebenarnya kalau kita dah kuasai asas draft pola ni, Kita insya-Allah, sambung saja. Kita sambung saja. Okey, kemudian kita Kita buat masukkan mercu ke mercu garisan puteri. Okey. Di mana kemudian kita nak kita buat jarak sini juga. Jarak dia dalam dalam berapa cm, Cikgu? dalam Satu cm, 1 cm.
dalam 1.5 cm. 1.5. Ya, Kita letak ni antara garis apa ni tadi? Garis garis putih itu kan, antara garis sini putih ni, tu, yang ya. ini kan. Okey, 1.5 cm. Kemudian daripada sini ke bawah sini kita letakkan dalam 14 cm. 14 cm. Dekat garisan putih tu kita ada intersection pun boleh. Speaking terus. Okey, lepas tu daripada sini ke sini kita letakkan dalam 11 cm. 11 cm. Okey, 11 cm. Kemudian kita akan sambung sahaja. Sambung sahaja. Menggunakan garis lurus. Yes. Garis ini lurus. lebih senang sikit lah ya. Ya, betul. Okey. Kalau ada peralatan-peralatan ni di rumah boleh cuba. Asas yang kita telah pelajari pada hari ini iaitu kita mendraft pola bagi pakaian seragam jururawat. Okey. Kemudian kita nak buat garis puteri tau. Ya, betul. Kita akan menggunakan lengkuk Perancis. Lengkuk Perancis. Okey, lengkuk Perancis ni supaya dia lebih cantik. Ya. Okey, kita akan guna lengkuk Perancis ni. Dari mana ke mana tu cikgu poin dia? Daripada poin sini. Okey, poin kita dah tanda di atas tu, okey. Ke sini. Terus ke teruk bahu kita tu, dekat bahu kita. Ya, kat sini. Okey. Pertengahan ni. Pertengahan sini. Okay. Dan yang ini kita terus turun bawah. Turun bawah. Okey, saya dah nampak dah di draft pola kita ni dan juga di baju. Saya dah nampak dah lengkung, baju tu cantik je macam tu. So bila kita pakai pun terletak. Ya betul. Okey. Kemudian berapa minit lagi? Okey, kita pakai ukur. Okey, kemudian kita nak buat dia punya collar ni. Collar ni kan. Agak-agak dalam masa seminit cikgu boleh tak tunjukkan kepada kita macam mana nak buat collar? Okey, daripada sini. Okey, daripada sini kita ambil dalam 20 cm. 20 cm ke lubang butang. Ke lubang butang. Ya, Okey, kita dah letakkan garisan untuk bahagian butang dan tadi. Kita akan sambung garisan lurus. Ya, sambung lurus. Okey. Kemudian okey, daripada sini daripada atas tu. Okey, kita ambil isi garisan sini. Sambung terus ke situ. Ya, betul. Baik. Okey, kita akan turunkan dalam 1.5 cm. 1.5 cm saja. Ya, 1.5 cm. Kita letak kat sini 1.5 cm. Okey, kemudian kita akan masukkan sini. Okey, jarak daripada sini. Daripada collar tersebut. Ya, collar tersebut. Okey, kita dapat ni garisan ni. Kita dapat U ni. Okey, sinilah. Sini U. Kita akan masukkan ukuran. Okey, sini W. Okey, T, W. Okey, sini. Okey, kita kena ambil daripada sini. Okey, dekat collar tu. Dia kena dalam apa? 4 cm macam tu. 4 cm lah lebih kurang ya. 4 cm macam tu lah. Contoh 4 cm untuk kita bentukkan dia. 4 cm. Baik. 4 cm. Ini yang kita telah belajar pada hari ini, di mana kita belajar asas untuk mendraft pola pakaian seragam jururawat, di mana cikgu dah tunjukkan ciri-ciri pakaian seragam jururawat, peralatan yang diperlukan. Sebenarnya kita guna pensel dan pemadam. Tapi sebab kita nak tunjuk dengan jelas, sebab tu cikgu gunakan pensel marker. Jangan pula kat sekolah guna pen marker ya, murid-murid semua. Baiklah, kita dah nampak dah rupa pakaian kita, tapi masalah cikgu masa ni cemburu sangatlah dengan kita. Betul cikgu. Lah, Kita dah kesentukan masa, jadi mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit kata-kata akhir daripada cikgu. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Okey, untuk kata-kata terakhir saya, okey, baiklah. Untuk budak masalah pendengaran ni, okey, untuk budak masalah pendengaran ni, pembuatan pakaian wanita tahap 1 dan 2 hanya terdapat di sekolah saya saja. Ya, di sekolah SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Sekolah setiap negeri pun ada, tapi dorang bukan masalah sekolah aliran perdana. Betul. Untuk aliran masalah pendengaran, PVMA ni maksudnya murid-murid yang ambil SPM dan ambil SKM. Ya. Jadi kalau ada kenal mana-mana murid yang perlu masuk ke kelas-kelas ini, pergilah ke SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Ya, betul. Baiklah, terima kasih Cikgu Supardi kerana bersama-sama dengan kami berkongsi secara asasnya bagaimana nak mendraft pola pakaian seragam jururawat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di besok akan datang. Tak cukup ni masa ni. Kita nak siapkan satu baju ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan jumpa. Assalamualaikum. Bye.
KPM